Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fadhil, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahawa ada seorang lelaki, dia masuk dalam masjid. Ketika dia masuk dalam masjid, Nabi SAW dan beberapa orang sahabat sedang duduk di permukaan. Maknanya masuk, Nabi duduk dekat tepi tu. Apa lelaki ni buat? Dia masuk, kemudian dia bagi salam pada Nabi SAW. Terus dia pergi masuk, dia semayang. Setelah dia semayang, dia lalu di hadapan Nabi SAW. Nabi kata kat dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hang pi masuk semayang balik, sebab yang tadi tu tak nama semayang. Semayang tu tak aci, semayang tu tak kira. Maka laki tadi tu bila Nabi habaq, maka dia pun jalan mai balik. Apa dia buat? Dia semayang balik sekali lagi. Lepas dia semayang, dia lalu balik di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya, Nabi cakap kat dia benda yang sama juga. Nabi kata dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pi semayang balik. Yang tadi tu bukan, kira semayang tadi tu tak jadi. Semayang tu bahasa kita tak okey, semayang macam tu tak okey. Dia mai balik kali ketiga dia semayang juga. Kemudian Nabi SAW cakap benda yang sama. Nabi kata kat dia, pergi semayang balik. Setelah 3 kali, dia pun dah tak tahu dah nak semayang macam mana. Macam mana hak betulnya, tang mana yang salahnya. Maka dia kata kat Nabi SAW, alimni ya Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku sembahyang. Maka Nabi SAW ajak kat dia, apabila kamu nak sembahyang, kamu berdiri, kamu takbir, kemudian iqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada kamu dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam hadis tu, Nabi tak sebut membaca Al-Fatihah. Sebab apa Nabi tak sebut? Sebab Nabi dah sebut dalam hadis yang lain, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang. Maknanya sembahyang tu tak jadi, tak okey. Sembahyang tu bila? Apabila tidak dibaca surah Al-Fatihah. Maka dalam hadis tu juga seolah-olah nak abang kata, Fatihah ni aku tak habaq pun tak apa, sebab memang kena baca dah Fatihah ni. Surah apa pun baca. Kemudian Nabi ajak dia, kemudian kamu rukuk dan tamak-ninah dalam rukuk kamu. Kemudian kamu i'tidal, tamak-ninah dalam i'tidal kamu. Kemudian kamu sujud, tamak-ninah dalam sujud kamu. Kemudian kamu apa nama dia, sujud, tamak-ninah. Duduk antara dua sujud, tamak-ninah. Demikianlah kamu sembahyang dan rakaat berikutnya. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah,
tahulah kita daripada hadis tadi ni maknanya apa. Ada orang dia semayang, tetapi sembahyang dia tu di sisi kiraan Islam dia kira macam tak semayang, padahal dia masuk masjid, dia semayang. Laki tadi untung sebab apa? Sebab Nabi SAW perhati dan Nabi tegur dia. Dan bagusnya laki tadi tu dia terima teguran Nabi SAW. Nabi ni tegur sebab Nabi sayang. Dan bahaya besar kalau Nabi tegur dia tak ikut. Katalah dia tak mau, dia kata tak apalah, janji aku dah semayang, aku nak balik. Kalau laki tu cakap macam tu, maka boleh gugur akidah dia. Sampai macam tu Ustaz? Betul, sebab dia arahan daripada Nabi. Tuan-tuan tahu tak, dalam banyak-banyak syariat, haji, puasa, zakat, semualah hukum hakam perang, muamalat, munakahat, semua ni dia main versi apa? Senang je. Jibril AS buat turun wahyu pada Nabi SAW, Nabi ajak dekat kita. Satu je, kalau tuan-tuan tengok, dia pelik sikit. Apa dia pelik tu? Nama dia azan. Azan ni dia tak main terus direct daripada mulut Nabi. Dia main, kalau saya sebut pasal azan, tuan-tuan terus ingat satu benda. Satu sahabat Nabi, figure dalam azan, nama dia Sayyidina Abdullah bin Zaid. Tu dia paling champion azan tu, dia paling champion of the world. Sebab malam tu, masa awal-awal Islam, Nabi tanya kat pendapat kat sahabat, hampa rasa macam mana kita nak panggil orang semayang? Ada orang kata kita pakai jaros. Jaros tu loceng. Keting, 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 azan. Keting, keting. Dia tak ada azan. Nak orang semayang, orang tengok, bunyi jaros, bunyi loceng, jom kita pergi semayang. Maka Nabi kata, itu macam Nasrani lah pula, macam Kristian lah pula. Maka Nabi kata cadangan lain. Ada orang kata kita bakar api. Jadi asap tu bila nampak orang pada jauh tu, orang nampak asap, mayang dah, jom kita pergi semayang. Nabi kata macam geng Majusi, sebab depa jenis ambil berat dengan api. Tak apalah, malam hampa balik rumah, hampa tidur, hampa fikir kok ada siapa-siapa ada info, esok pagi kita jumpa subuh. Maka sebelum subuh datang seorang sahabat nama Abdullah bin Zaid. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya semalam ni, saat-saat ni saya balik, saya tidur, saya duk fikir macam mana Allah ilham kat saya. Dalam mimpi saya ada orang main hamak kat saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah kalimah azan sampai tu. Nabi kata, betul hang azan macam tu. Nabi panggil Sayyidina Bilal suruh azan. Satu Sayyidina Bilal, satu lagi siapa? Nama muazzin Nabi Abdullah ibnu Ummi Maktum nama dia. Dia OKU penglihatan, mata dia tak nampak. Nabi tak pernah pinggirkan golongan OKU. Nabi selalu jaga mereka. Nabi selalu sayang kat mereka. Bagi kerja penting. Bilal tu penting selalu orang jumpa dia. Nama dia Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tuan-tuan tahu di Pulau Pinang, di Jerutung, ada satu pengantin, bukan pengantin, kedai butik pengantin. Nama dia Yunus pengantin. Yunus dia OKU percakapan, bisu, dia tak ada cakap. Dia pekerja dia, kalau nak pergi kahwin apa, buat hiasan, staff dia semua dia ambil kawan-kawan dia yang bisu. Dia bisu ada school punya, ada baca punya. Dia boleh cakap dengan dia, tapi tak boleh telefon lah. Ada satu hari saya lupa, saya telefon dia. Dia jumpa saya, marah, dia maki saya 8 kilo. Kalau dia boleh cakap, dia kata, tak ada otak, aku telefon, aku buat apa, aku boleh cakap. Dia apa WhatsApp je.
WhatsApp dia layan lah. Kalau kami sekolah buat majlis khatam Quran, dia buat pentas untuk budak-budak duduk. Cantik lah tu. Dia Yunus nama dia. Nabi jaga orang OKU ni. Dulu saya ingat, kalau tak ingat Giant ke mana dah, dia ambil golongan OKU buat kerja. Dia azan. Saya nak beritahu tuan-tuan. Sebab apa? Kalimah azan Nabi tak ajak. Dan yang paling pelik di muka bumi ni, tuan-tuan tahu, Nabi tak azan. Sepatutnya Nabi lah azan. Imam Nabi sedia jadi imam. Sayyidina Abu Bakar ni seminggu lah hak Nabi SAW sakit, beberapa hari terakhir tu je, time tu jadi imam. Masa tu Nabi sakit lah. Nabi sihat, Nabi seorang jadi imam. Orang lain tak. Nabi kira apa benda pun Nabi tunjuk lah. Manasik haji Nabi tunjuk kat sahabat, lepas tu sahabat ikut. Tapi yang specialnya azan ni Nabi tak tunjuk. Nabi suruh Sayyidina Bilal azan. Tuan-tuan tahu sebab apa? Ada beberapa sebab. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab dia, nama dia Ahsanul Kalam, fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh bekas mufti Mesir, dikumpul kitab tu. Dia kata antara sebab dia Nabi tak azan sebab apa? Sebab Nabi sayang kat umat dia. Sebab apa Nabi sayang kat umat pula? Sebab Nabi tak azan sebab ada perkataan apa? Hayya 'alas salah. Sebab apa pula Nabi sayang kalau ada kalimah hayya 'alas salah? Kalau Nabi azan, siapa tak mai jadi kafir. Mesti. Surah Al-Anfal juzuk 9, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul panggil hampa untuk hidupkan hati hampa. Kata ulama, kalau Nabi azan, kalau Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum azan, demam, sakit, tak larat, pening kepala, migraine, anxiety, tak main masjid, tak jadi kafir. Sebab apa? Sebab Sayyidina Bilal yang azan, sebab dia bukan Nabi. Tapi kalau Allah dan Rasul seruan jihad dan sebagainya untuk azan, Nabi panggil hayya 'alas salam, mai sembahyang. Tak mai. Nabi sayang ke umat dia. Nabi tak mau pakat-pakat jadi masuk neraka dan sebagainya. Nabi sayang ke umat dia. Sebab tu laki tadi tu, yang balik pada hadis kita tadi tu, laki tadi tu dia kata apa? Tak apa wahai Rasulullah, dia pergi sembahyang balik. Kesimpulan, bukan kesimpulan, fokus utama yang Nabi SAW suruh dia sembahyang daripada dia, Toma'ninah. Toma'ninah tu datang apa Ustaz? Kami tak tahu. Saya beritahu tuan-tuan, rukun semayang kita ada 13. Tapi kalau tuan-tuan mengaji kitab Kifayatul Akhyar, kitab hadis, kitab fiqh, tuan-tuan akan pelik mazhab Imam Syafi'i. Tahu apa? Rukun semayang 18. Dia tabuh 18. Kita kata sesat kitab ni. Sabar dulu. Dia ulama jangan kata sesat. Tu netizen mengkau ayun. Dia suruh Syekh Nuruddin pergi mengaji. Mereka duk komen isu nikah sah tak sah apa semua tu. Mereka kata dia ni serban besar lah. Dulu tuan-tuan, perbezaan pandangan ulama ni bagus. Sebab apa bagus? Percambahan ilmu di kalangan masyarakat. Tuan-tuan tahu Imam Malik, siapa anak murid dia? Imam Syafi'i, anak murid dia. Tuan-tuan tahu tak Imam Asy-Syafi'i, siapa anak murid dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya guru, anak murid, guru. Masing-masing mazhab tak bergelai. Di Mekah satu ketika dulu, di Mesir satu ketika dulu, ada kita panggil ruwak. Ruwak ni maknanya mazhab Hambali mengaji tang tu, mazhab Hanafi mengaji tang tu, mazhab Maliki mengaji tang tu. Masing-masing masa mengaji elok, masa makan rehat sembang apa semua elok ah. Masa dalam menekuni bidang fiqh, masing-masing ada pandangan. Bergaduh tak bergaduh apa, cantik elok, memang cemerlang gemilang terbilang elok
Bila satu ketika dulu. Sebab semua ni mengaji, hak ni mengaji, geng ni mengaji, geng ni mengaji, geng ni mengaji. Biasa perbezaan pandangan. Sebab apa terjadi? Sebab bila Nabi SAW cakap satu perkataan tu, Nabi tak hurai secara tepat dan mendalam. Jadi semua pandangan mazhab hurai ikut dalil yang dia ada, ikut dalil. Benda tu benda apa? Benda furu' saja. Benda basic, benda asas, tak ada khilaf. Allah satu, tak ada mazhab kata Allah ni dua, ikut air Rabu Allah tiga. Kalau Januari tak ada, sama, akidah sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi terakhir, betul. Peristiwa akhir zaman, bab berkaitan dengan apa nama uluhiyat, ketuhanan, semua sama, ittifaq, tak ada masalah. Bab berkaitan dengan an-nubuwah, kenabian, semua ittifaq, tak ada masalah. Bab berkaitan dengan apa? Alam yang kita panggil sam'iyat, benda-benda yang kita tak nampak, apa dia? Kubur, mahsyar, mizan, syurga, neraka, azab, nikmat, tu semua tak ada masalah. Semua ittifaq, bab akidah tak ada masalah apa. Yang masalahnya adalah pandangan-pandangan yang kecil dalam semayang. Dia tak ganggu ibadat utama. Rakaat tak kacau. Tetapi semayang di Iraq pun sama, Zuhur 4 tu juga. Tak ada mazhab hak Quran dia lain. Tak ada. Quran sama, hadis Bukhari sama, semua sama. Pandangan kecil satu ketika dulu. Tapi bila mai akhir-akhir ni semua, dia tak ada mengaji mazhab apa, tak ada. Dia mazhab dia pun dia tak tahu. Mazhab pun disebut mahzab. Yang kata mangkuk ayun tu. Apa benda pun dia tak tahu beragama. Jangan kata baca Quran. Suruh tu dia tulis nama dia dalam jawi, bukan tulis nama kita. Nama dia sendiri. Nama dia Hashim. Dia boleh aja ha, alif, shin, YM dia tulis. Dia campak. Macam tu level lagu tu, tak tahu apa habuk, kira syok ya. Apa orang tulis lagu tu, kutuk ulama ke apa, yang pasal janji aku nak kutuk-kutukan gitu. Dia punya level kutuk ni tak ada level tu, sampai tak ada filter kowe dengan kuku, tak ada nya. Tahu dia kata apa Syekh Nuruddin? Syekh dia ni pakai serban besar, oksigen tak masuk dalam otak, sebab tu dia cakap gitu. La ilaha illallah. Hang punya tak tahu apa benda, lalah hampir kutuk sunnah Nabi SAW. Jadi mana ada hak komen-komen di bawah tu. Ya Allah. Tu fitnah akhir zaman tuan-tuan. Semua pakat jadi merepek-merepek tak ketahuan punca aku tu dah. Balik kita dah hadis kita balik. Boleh tiap bab kahwin tu tak habis cerita tu. Bab semayang tadi balik. Maka kifayatul akhir meletakkan 18 sebab apa? Sebab dia pecah. Sebab dia rasa tomak ninah ni dia tak boleh gabung, dia kena pecah. Rukuk satu, tomak ninah dia buat asing. I'tidal satu, tomak-ninah dia buat asing. Sujud satu, sujud dan lepas tu tomak-ninah masa sujud tu, tomak-ninah tu dia pecah asing, nombor dia asing. Sebab tu jadi 18. Apa tomak-ninah ni? Tomak-ninah ni tentang apa? Dia adalah, kalau bahasa kita abak, pause. Kita tak boleh semayang macam ni. Tin 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 tin, tak boleh tu. Ustaz, saya tengok dia tu semayang tarawih 20 rakaat, semayang macam robot. Tak, tu kan semayang tu exercise. 8 lagi, 1, 2, 3, 8. Exercise boleh. Semayang tarawih macam tu, memang rakaat kedua muntah, keluar habis cendol terabak atas kapek gitu ya. Bukan usah. Tak boleh semayang gitu. Maka semayang kita ni, dia kena tertib elok-elok. Saya nak abang tuan-tuan kadang-kadang risau, saya tengok orang hak selalu main semayang, saya risau. Sebab apa Ustaz? Tengok orang semayang sunat qabliyah dan ba'diyah, saya tengok. Kadang-kadang tengok, ya Allah, kalau level dia tu level ketua lajah kalau kuliah ni, dengan kitab ni sedia celah ketiak ni kitab. Bakui motor kitab, kulit tu relai 4 kali putus stik, celutik balik lah. Nampak tu macam mengaji sungguh, kitab tu tebal, mengaji dengan lapang untuk guru dah. Tapi bila tengok dia semayang sunat, ya Allah takutnya. Semayang macam tu, cak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tu merangkap belah gitu ya. Ya Allah, laju semayang. Pi mana? Hak Nabi habaq tadi tu, hak tomak nina ada? Tak ada.
Maka tuan-tuan kalau semayang, maka dia kena buat apa? Tama'ninah, takbir. Masa kita rukuk, saya tunjuk kat tuan-tuan, tapi dia rakam. Tak apalah, bayar lah kamera. Tak. Tengok saya tunjuk kat tuan-tuan. Nampak tak geng muslimat? Saya tunjuk sini lah. Tengok ramai orang masa dia rukuk kan, dia ada spring dia tu. Allahu Akbar, dia bergerak macam tu. Lepas tu dia nak baca tu, dia pantui naik balik. Semasa dia sedang bergerak badan dia macam tu, dia naik balik. Sepatutnya dia kena buat apa? Tama'ninah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Maksudnya dia sampai, dia berhenti di situ. Berhenti sat. Kadar tama'ninah tu apa dia? Kadar sebut subhanallah. Kadar dia berapa saat? 1 saat lah kita kata. Paling tak ada hang mesti berhenti 1 saat. Kita kata subhanallah, baru bangkit. Kalaulah kita ni tak macam ni, dia tak bergerak apa, lepas tu dia naik terus gitu. Bila dia bergerak dan dia naik, maknanya apa? Tama'ninah tak ada. Bila tama'ninah tak ada, apa jadi? Rukuk dia bungkui. Bila rukuk bungkui, 13 rukun semayang tadi tu salah satu dah hilang dah, maka semayang dia tak sah. Wuduk sah tak? Wuduk sah. Semayang tak sah. Satu lagi tuan-tuan perasan, tengok saya buat tunjuk situ, kamera nampak. Sami muslimat nampak? Sami Allahu liman hamidah. Tangan macam ni. Lepas tu Allahu Akbar, dia rukuk tu. Tangan ni dia tak berhenti. Tak tahu sebab apa. Berhentilah, berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Ikut nak buka atas paha ni boleh, buka tepi boleh, tapi dia mesti berhenti. Maknanya berhenti baru kita bergerak. Jangan bergerak masa dia tengah berjalan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Nama dia bungkui. Macam tadi laki tadi tu kena tegur dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab semayang dia tu semayang yang tak ada tama'ninah. Kita tak berapa, bukan tak berapa heran. Biasa budak-budak semayang macam tu biasalah kadang-kadang kan. Budak biasalah. Tapi yang peliknya, bapak budak semayang tu. Kita nak pi mana pun, tak apalah ada urusan apa pun, maka boleh semayang ringkas, boleh, tapi jangan abai tama'ninah. Tama'ninah ni penting sebab apa tuan-tuan? Dia nak dapat rakaat tu tama'ninah. Saya tunjuk tuan-tuan, tengok nah. Tu imam rukuk, kita lari. Makruh lah tuan-tuan lari dalam semayang. Siapa halang kita semayang kan? Kata tu imam duk semayang, tu imam kita ambil uduk. Tu imam baca, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita baru sampai dengan motor. Tu pun masuk. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita dah habis buka, kita pun lari. Kecuk-kecak. Kunci motor dalam poket bergerak tu. Masuk. Kita pun masuk. Ni saf pertama, saf kedua. Kita dapat takbir Allahu Akbar ka'asfim ma'kul. Allahu Akbar. Dia rukuk, kita pun rukuk gitu. Bagus tak gitu? Saya tanya muslimat dulu. Muslimat kampung Alma. Bagus ke tak bagus gitu? Tak ada jawapan standard. Ustaz tanya, ustaz sendiri jawab, berdikari nama dia. Jawapan dia, walaupun kita nampak, yalah ustaz, dia kan nak dapat rakaat, dia kena lajulah. Makruh perbuatan tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan falsafah semayang. Tuan-tuan lari masjid, tuan-tuan ni taklah besar sangat. Dari tempat uduk kita nak mai. Kalau tuan-tuan pergi masjid ahad luas sikit, kalau saya nampak belah pulau Masjid Negeri Pulau Pinang, tu bapak daripada jauh tu, anak lari tu, kecuk-kecak, Allah Akbar, Allah rukuk mengah, Bismillah alhamdulillah, Allahu Akbar. Anak mengah tu nak hilang, kurang-kurang 2 rakaat baru boleh hilang. Sebab dia perlu masa. Kita jantung laju nak ambil masa. Jadi khusyuk tu jadi tak ada.
Nabi SAW sebut ma fatakum fa'atimu, bukan ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Mana-mana rakaat yang hampa dapat, hampa semayang. Mana-mana rakaat yang hampa terlepas, hampa tambah. Fa'atimu, tambah semayang hampa. Tak ada masalah apa. Isyak 4, hang lambat 2. Jangan lari. Pelan-pelan semayang. Allah Akbar. Tak dapat 2, tak dapat 2, tambah lagi 2. Tak ada masalah apa pun. Tak apalah kalau kita makmum. Katalah rakaat tu rakaat ketiga maghrib, kita ambil semayang, ada 3 orang ambil semayang, kita ambil awal sikit, tok imam dah tahiyat lah, kita pun lari, kita duduk. Tok imam cun-cun kita duduk tu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, semayang. Dia buat apa? Dia bagi salam. 2 orang tadi tu dia pamai. Dia main duduk belakang kita, mereka jadikan kita imam. Allahu Akbar. Tuan-tuan beritahu saya, kita boleh baca Fatihah dengan tenang, dengan kita duduk mengah tadi tu? Tak boleh. Allah mak, mereka ni lantik aku jadi imam pula, mampu aku. Dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Dia pun ingat dia ni COVID ke apa, anak arwah ke apa. Jadi takut. Kita pun semayang tak senang. Kalau kita ni tak baca kuat 2 rakaat baru boleh tenang. Nafas tu nak stabil balik. Kalau hang kena jadi imam, mau 3 rakaat tu hang duduk mengah lagi, lepas bagi salam duduk mengah lagi, maka Nabi tak ajak semayang macam tu dekat kita. Tapi konteks masjid kita ni dia tak jauh sangat, dia dekat. Bukanlah nak suruh lari, tapi tak ada nak peluh, bukan tak ada peluh, tak ada mengah kita sampai dah. Kita sembang masjid jauh, tapi berlari dia boleh menghilangkan khusyuk dan fokus kita. Walaupun khusyuk tu dia sunat, dia tak wajib. Khusyuk dalam semayang ni bukan rukun, tapi dia mengindahkan semayang kita pelan-pelan. Tak apalah, maghrib kita terlepas 2 tu, isyak nanti kita main awal sikit kita semayang. Okey. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan tentang tomak ninah tadi tu. Tomak ninah tadi ni, bila tok imam rukuk Allahu Akbar, kita pun main takbir Allahu Akbar, rukuk terus, maka kita sempat tomak ninah. Paling tak ada macam tadi ya, kadar sebut subhanallah 1 saat, kita rendam dan rendam sama dengan tok imam tu, macam jeruk madu pakli tu, ram kita duduk sat, sami Allahu liman hamidah, tok imam bangkit, maka valid rakaat tu kita dapat. Rakaat tu kita dapat. Sebab tomak ninah. Saya nak fokus kat tomak ninah sebab Nabi SAW bagi tahu penting tomak ninah kat lelaki tadi tu, sebab kita nak ajak. Kalau tak ada tomak ninah, contoh tengok Allahu Akbar, kita main takbir Allahu Akbar, kira kita sentuh je tangan kita, dah lengkap dah kita punya cara kita duduk tu, cara rukuk tu, dan letak kepala ya, tok imam sami Allahu liman hamidah, tak dan tomak ninah, kira pap dia macam Swiss, tap rakaat tu tak dapat. Pahala dapat. Dalam banyak-banyak orang masbuk, kita pahala paling banyak sebab kita paling dekat dengan tok imam, dekat-dekat nak dapat rakaat dah. Tak payah tunggu tok imam naik rakaat ketiga, tak payah. Tok imam sujud, takbir sujud terus. Tok imam rukuk, kita rukuk terus. Tok imam tahiyat awal, tahiyat terus. Jangan tunggu tok imam bangkit itu. Bagi kita masuk dan semayang, lagi cepat, lagi banyak pahala kita dapat. Satu lagi tak dapat bila? Macam ni, Allahu Akbar, macam ni. Lepas tu kita takbir Allah, kita Allahu Akbar, tok imam Allahu Akbar naik. Macam tu. Dia babai tukar jalannya. Istilah macam kita lambai kat Kaabah, macam tawaf macam tu kan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah gitu. Ni nama dia memang lagi terang, lagi nyata dan jelas lagi lah. Membungkus tak dapat. Tapi ramai orang dia bantai. Dia kata tak apalah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, semua nak buat aku tu, ni pun mujuk aku semayang, dia buat bebai aku tu pula. Tak boleh gitu. Dia ada undang-undang dia ada peraturan dia. Sebab tu tuan-tuan, saya habaq senangnya, walaupun kita dah semayang puluhan tahun, ada benda kadang-kadang yang kurang dalam semayang kita.
Bab tu kita lepas sembahyang kita buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita kata? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Sebab apa istighfar, Ustaz? Saya bukan dangdut, saya bukan selok pendek main bola. Saya semayang kot, belakang tu imam kot, duduk dalam masjid kot, itikaf kot. Baik je. Istighfar buat apa? Istighfar sebab kita takut semayang kita buat tu tak menepati ciri sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semayang macam hampa tengok aku semayang. Jadi kita tak tengok Nabi semayang, kita tengok siapa? Alim, ulama, tok-tok guru. Kerana mereka ni bersambung sanad sampai ke Nabi SAW. Demikian Nabi semayang, demikian sahabat semayang, tabi'in, tabi'in, salafus soleh. Demikian ulama, dia turun mai, nampak. Sallu kama ra'aitumuni, macam hampa aku tengok aku semayang. Yang kita duk semayang sekarang ni adalah sembahyang yang lengkap ciri-ciri yang Nabi SAW ajak pada kita. Masalahnya tuan-tuan ialah kebanyakan di kalangan kita pakai ilmu yang dulu. Makna ilmu dulu apa? Hak mana kita tahu bab semayang, kita semayang je. Kita tak pernah ambil masa untuk upgrade semayang kita. Ustaz, upgrade semayang kok mana? Bukan kami ni takkan nak upgrade subuh jadi 3. Bukan, kualiti semayang kita. Paling tak ada, saya habaq kat tuan-tuan untuk ceramah malam ni, tuan-tuan balik satu benda sebagai bahan. Bismillah. Sebagai bahan apa dia? Paling lekeh sekali, kita tahulah makna surah Fatihah tu, kita tahu. Tu paling mudah lah. Tapi saya tengok tuan-tuan, bab semayang ni dia tak mula dengan semayang, dia mula dengan istinja tu, pergi tandas tu. Sebab tu tuan-tuan jumpa kitab fiqh mana-mana pun, dia mesti start dengan toharah dulu. Kita kata asyik-asyik toharah manjang. Yalah, sebab hang nak semayang, hang kena selesai dulu bab tandas tu bagi elok. Berapa ramai pergi tandas, kencing, berdiri, percik kat seluar. Tak apalah, dia pakai buah tu. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Tak apalah, aku semayang kot, berhenti parking motor semua semayang kot, takkan setitik Tuhan kira kot. Apalah Tuhan, lebih korang tempat, lebih korang lah, sudahlah, kencing bukan bau busuk pun. Dia duduk main cakap macam gila aku tu. Semayang daripada tandas tu bagi elok-elok. Semayang tandas kita, pi tandas elok-elok, mengaji macam mana kita nak basuh tu pula kena pakai ayat mutlak, tak makruh pakai ayat musyammas yang dah terdedah dekat panas matahari, yang bukan suci lagi menyucikan. Tang tu semua nak belajar tak mana ustaz, saya tak tahu lah. Tuan-tuan, masa kita ceramah maghrib isyak ni, dia bukan boleh lama, boleh selip banyak benda. Jadi apa yang saya nak sedang kat tuan-tuan, kita mainlah mengaji yang ustaz-ustaz duk main ajak kat kita ni, tuan-tuan mainlah. Masjid tuan-tuan selesa lah, dengan aircon macam Maybank, bapak sejuk dah ni. Ceramah lama sikit aku jadi penguin tu. Sejuk sangat. Dengan selesa, dengan tandas bersih, dengan wudu elok, dengan kapet bersih, jalan tak ada pasiak, tok siok 5 bintang jaga masjid ni, dengan mikrofon elok, dengan ayak sampai 2. Daripada bagi kat aku, so aku minum ayak banyak-banyak. Ingat daripada bagi Milo ais sebagai ayak kosong je. Contoh melawak je. Elok dah masjid kita ni, cantik dah. Dengan orang main semayang, main ceramah ramai macam ni, kira okey sangat lah tuan-tuan. Masjid tuan-tuan canggih dah. Saya tengok ada jadual kuliah, tuan-tuan main je lah. Kita senang tang ni lah, tak payah pijah dah. Fiqh ustaz ajak, fiqh kita main. Tauhid ustaz ajak kita main. Semua bab-bab agama ni kita main. Maghrib isyak main. Kita ceramah ni bukan lama-lama lah. Isyak orang malas lah. Hindustan pun rajin tengok lama. 2 jam duduk gerak gitu. Orang tak faham pun, subtitle lari. Gambar main dah, jadi subtitle dia lambat. Jadi tak faham pun. Tengok gambar tu sedih lah, sampai menangis-menangis.
Tak apa lagi, tahan tengok gambar Hindustan, subtitle lambat. Gambar Korea tak faham pun menangis. Tadi tu menangis, tak tahu menangis sebab apa, tuan bawang ke apa menangis. Menangis sungguh sampai keluar belon kat mulut. Belon kat hidung, pak meletup belon. Menangis sungguh. Faham tak cerita? Tak tahu cerita apa, tak tahu. Sungguh-sungguh. Kita main bab agama ni kita kena mengaji. Saya tengok tuan-tuan, satu je punca bila kita tak mengaji ni, kita jadi banyak masalah yang jadi dalam masyarakat kita hari ni. Kita main. Sebab apa saya suruh tuan-tuan main mengaji? Bila kita main mengaji, kita main ni, kita tengok orang baik-baik ni, kita kena kawan dengan orang baik-baik. Kalau bahasa orang meniaga, kita kata kita kena duduk dalam circle yang positif. Tu geng meniaga TikTok sebut gitu. Kita kena duduk dengan orang yang meniaga, yang bina semangat kita, yang tak down kita. Orang meniaga sikit jatuh, kita tak kata apa orang meniaga. Dia bagi semangat. Hamba macam ni tak apa. Mai aku ajak marketing semua. Kita kena duduk kawan baik-baik macam tu. Jadi kita nak akhirat kita baik, kita main masjid, kita kena kawan dengan orang baik-baik. Dan bila kita kawan dengan orang baik-baik, jangan cakap pelik-pelik bila main masjid. Kutuk dia ni, kutuk kawan tu. Main masjid elok dah. Sekejap duduk di belakang tu, kita mula cerita dia ni macam ni, dia tu macam tu. Jangan. Kita main masjid, kita bina akhirat kita bagi elok. Sebab apa? Kawan yang baik ni penting. Akhir zaman ni tuan-tuan, kalau silap kawan, dia boleh jadi pelik-pelik dalam masyarakat. Banyak saya tengok semayang pakai niat saja, tak payah semayang betul-betul. Kita ni semayang ni kat Allah Ta'ala. Kita semayang jangan kira 2, 4, 4, 3, 4. Tak boleh buat macam tu. Kita nak semayang ni, kita kena semayang. Dia nak main cakap macam pelik ke tu. Tuhan bukan nak nombor, dia nak kita ingat ke dia. Siap ada dalil macam-macam boleh ingat ni. Uish. Sebab apa? Sebab dia punya kawan. Dia ada grup WhatsApp dia. Dia duduk bina benda tu dalam otak dia, sehingga menyebabkan dia boleh cakap benda pelik-pelik sebab kawan. Buku kalau tuan-tuan baca, dia tak boleh lawan cakap kita. Kita tengok gambar, dia satu hala. Tapi kalau kita duduk dengan kawan, kita jawab, dia lawan. Kita jawab, dia lawan. Kita cakap, dia lawan. Akhirnya orang jadi terpengaruh. Sebab tu orang terpengaruh dengan Syiah. Orang boleh terpengaruh dengan ajaran tu apa? Hak kata Nabi tu Tuhan lah. Pelik-pelik ke tu semua. Sebab kawan lah. Tuan-tuan tahu tak? Dalam surah Al-Kahfi, peliknya, bukan pelik, ajaibnya, Nabi suruh kita baca ayat Kahfi kan. Dalam Kahfi ada cari kawan yang baik. Hampa akhir zaman, hampa cari kawan baik-baik, jangan cari kawan merepek-merepek. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sadaqallahu azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan, maknanya kita lah tu, sabakkan diri kamu, stay diri kamu dengan orang yang menyeru Tuhan pagi dengan petang. Maknanya mulut sentiasa zikir ke Allah, badan sentiasa buat baik ke Allah. Hang cari orang macam ni, hang duduk dengan dia. Jangan mata kamu berpaling sebab pergi cari benda-benda lain, sebab tinggal orang baik-baik, grup baik-baik ni jangan tinggal. Wala tuti', jangan ikut. Jangan ikut maknanya apa? Jangan duduk dalam grup WhatsApp sama dengan mereka. Jangan duduk dalam grup Telegram yang sama-sama mereka. Yang mereka suka, kawan sekolah menengah suka post gambar merepek-merepek, gambar orang tak apa nak pakai baju, tak apa nak pakai seluar, duk post dalam tu pelik-pelik gitu. Keluar daripada grup. Jangan duduk. Kalau hang boleh tarbiyah, hang tarbiyah. Ada 150 orang, hang seorang duk tarbiyah, 140 orang duk ceramah, 4 jam lain hang lingkup gitu ya. Jangan duduk itu. Cari kawan yang baik. Tuan-tuan tahu tak, dalam Al-Kahfi ada 4 cerita. Satu cerita nombor 1 berkaitan Ashabul Kahfi. 1 berkaitan dengan pemilik kebun. 1 cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan nombor 4 adalah kisah berkaitan dengan Zulqarnain. Kisah yang pertama, kisah apa? Ashabul Kahfi. Daripada beberapa orang pemuda, ada satu raja kampung mereka, dia kata, hampa kena sembah aku. Siapa tak sembah aku, aku bunuh hampa.
Dia kata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Tak pasal kami nak sembah hang. Kami sembah Allah, Tuhan langit dan bumi, kamu tak minta sembah hang. Dia hambat depa nak bunuh. Depa lari. Tuan-tuan tahu siapa ikut depa? Anjing. Nama dia Kalbun, anjing Ashabul Kahfi. Anjing tu ikut. Depa tengok, alamak, ada anjing ikut kita. Hantar hang anjing, kami tak dan tengok hang lah. Orang nak bunuh kami lah. Depa masuk dalam gua, anjing tu duduk depan. Anjing tu duduk depan. Tuan-tuan tengok ayat ni. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Lawit tala'ta alaihim. Apabila hampa ni usya depa, maknanya depa duduk dalam gua, anjing tu duduk kat luar tu. Lawit tala'ta alaihim, bila hampa nak pi dekat, hang nampak depa tu, nampak anjing tu di situ, lawallaita minhum firara, hampa akan belah lari lintang pukang tengok anjing tu. Tengok, depa dalam gua tu, alah, mungkin lah kosong, ada anjing apa pula, payah belah, jom belah. Wala mulita minhum ru'ba, aku penuhkan hati hampa dengan ketakutan. Kat siapa? Geng-geng askar tu lah. Tengok tu. Anjing tu dia bukan watak penting pun. Dia watak, kalau bahasa kita, watak picisan, watak sampingan, penjahat tambahan. Dia saja dish tu bukan hero pun. Dia duduk luar tu. Tuan-tuan tahu, Allah cerita dia dalam Quran. Allah sebut anjing tu jaga daripada dalam Quran. Dan lebih ajaib lagi, Ad-Damiri, siapa dia? Pengarang kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Semua cerita haiwan dalam Quran dia hurai secara mendalam. Paling ajaib apabila dia cerita tentang Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi, dia kata khilaf ulama ada 6 color. Putih, hitam, koko, kuning, kuning ke kokoan, kuning koko kehitaman. Ada 6 color. Ulama bincang, kita pun tahu faedah apa bincang kali anjing tu. Baby kat dia kali apa tak betul langsung untuk kita. Tak. Sebab apa? Sebab bila Allah sebut dia dalam Quran, maka sampai ke kala ulama bincang. Sebab apa? Dia tak hebat. Sebab dia kawan dengan orang yang hebat. Ashabul Kahfi jaga iman dia. Walaupun dia anjing duduk di luar, dia biasa je, Allah jaga dia. Kita baca Al-Kahfi tiap-tiap minggu akan mai cerita dia. Kalau kita tergolong dalam golongan orang yang memelihara, jaga, kawan, duduk dalam circle yang baik, anjing tadi pun Allah muliakan, tambah kita duduk dalam grup baik-baik ni, Allah akan jaga kita pergi elok. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya tidak berhajat untuk memanjangkan ceramah, memandangkan tuan-tuan semua nampak macam lapak nak balik di rumah. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, jadi saya akan berhenti di sini dulu, insya-Allah. Jadi apa nama dia, saya ulang sekali lagi pada tuan-tuan, yang pentingnya ada kuliah, tuan-tuan mainlah di sini. Tahniah kepada pihak masjid hak anjur ceramah program kita bicara ilmu malam ni. Ada ruang, ada peluang, kita jumpa dan siri akan datang. Tuan-tuan buat forum pun boleh, bila-bila bagi tahu kat saya awal, saya main pula sekali lagi, main ceramah, main tabuh tuan-tuan pula sekali lagi. Macam tu boleh. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna